Assalamualaikum, saya Amy Haznida, editor Pak Emma yang juga merupakan host sepanjang Pak Emma Gala 2023 ini berlangsung. Macam mana semua mamis kat luar sana, semua sihat? Masih setia lagi bersama Pak Emma Gala 2023 ni? Diharapkan semuanya bersemangat dan terus belajar perkara-perkara baru dari perkongsian papa mama kita yang telah kita bawakan kepada anda sebelum ini. Jadi pada hari ini saya bawakan, kami di Pak Emma bawakan individu yang cukup dikenali kerana aksi bersahaja beliau bersama anak-anak melalui akaun di media sosial. Banyak buat perkongsian menarik dan kelakar yang mana memang menjadi orang kata hiburan kepada kita semua. Rasanya dah boleh teka kan siapa agaknya individu yang saya maksudkan. Jadi untuk itu sebelum saya perkenalkan beliau, jangan lupa kepada anda yang sedang menonton, tekan button like dan share, tunjukkan sokongan anda, subscribe YouTube majalah Pak Emma. Jadi saya tak nak buang masa, saya perkenalkan penerima Pak Emma Gala 2023 Best Mama Millennial kita untuk episod kali ini, Adira Suhaimi. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Itu dia si cantik manis kita. Tanya Adira. Thank you. Sekali lagi kerana terpilih menjadi salah seorang penerima Pak Emma Gala pada tahun ini. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami hari ini. Awak rajin berkongsi video-video yang happy-happy, yang fun yang anda buat bersama dengan anak-anak dan ramai juga yang tak menyangka sebenarnya Adira mempunyai sisi lucu tau. Jadi kalau boleh kita nak tanyalah dengan Adira, adakah sebenarnya perwatakan Adira ni, kerana kalau yang mengikuti Adira ni sebelum berkahwin, dia nampak seperti seorang yang sopan dan sangat reserve. Tetapi bila dah berkahwin dan ada anak ni, you lebih open dan you sebenarnya seorang yang sangat kelakar. Jadi adakah itu perwatakan yang sebenarnya atau macam mana Adira, kalau you boleh explain pada follower Pak Emma? Okey, soalan dia adakah itu perwatakan Adira sebenar? Itu sebenarnya yes. Kalau orang nak tahu yes, sebab dulu mungkin Adira cuma nak berhati-hati je sebenarnya kan. Tapi bila dah ada anak ni, dah tak boleh nak kontrol, dia tak boleh nak cover. Tapi memang dari dulu kalau lawak-lawak tu Adira rasa memang dari azali. Dan sekarang ni Adira rasa dunia ni perlukan hiburan. Social media ni sekarang ni memang perlukan hiburan. Okey, macam Adira juga sebagai seorang ibu, Adira selalu sangat tengok benda-benda yang sedih, benda-benda yang yang macam kurang elok lah. Buat kita punya energy level tu low kan. Jadi Adira cuma cari cara untuk macam mana Adira sendirilah sebenarnya untuk happy. Adira tak nak layan sangat benda-benda yang macam tu sebab ibu-ibu ni dia perlukan energi untuk anak dia juga, untuk jaga anak sebenarnya. Betul. Sebab orang kata kalau happy mom ni happy life. Betul-betul. Kalau kita nak happy ke anak-anak, kita sendiri kena jaga emosi kita, kita sendiri kena happy kan. Tapi macam mana you boleh dapat idea untuk konten di media sosial tu? Macam mana you dapatkan idea-idea yang fresh tu? Sebenarnya untuk video-video ada juga yang Adira copy, tapi Adira buat cara Adira sendiri. Tapi kebanyakannya memang originalnya dari Adira, dan Adira based on true story je apa yang terjadi di rumah, apa yang kadang-kadang Adira juga ada juga baca-baca komen yang kelakar-kelakar melalui video yang Adira buat, dan dari komen-komen tersebut pun Adira boleh dapat idea macam itulah. Baik. Tapi akan nak juga tanyalah pada Adira, macam mana Adira boleh babitkan sekali anak-anak tu? Sebab kan anak-anak ni dia di luar kawalan tau. Bukannya dia boleh ikut kita punya arahan untuk buat macam ni, buat macam tu kan. Tapi Adira ni bila dengan anak-anak tu macam well prepared sangat. Nampak macam diorang pun bersahaja depan kamera, macam diorang dah diajar. Macam mana tu? Okey, anak-anak ni Adira memang tak nafikanlah, diorang memang ada sifat yang memang kita tak boleh nak paksa, memang kita tak boleh nak kawal kalau ikut tu suka hati diorang sebenarnya. Tapi sebagai ibu sebenarnya Adira tak adalah memaksa, tapi diorang sendiri suka. Diorang sebenarnya suka. Mungkin dah biasa tengok Adira buat. Adira rajin buat live juga, Adira rajin buat video-video. Jadi diorang dah terbiasa. Jadi dan Adira rasa diorang minat. Dan diorang boleh buat macam tu. Jadi why not kita bawa sekali dalam video macam tu je. Why not jadikan mereka juga. Baik, okey Adira. Dan tentunya setiap anak ni mempunyai perwatakan yang berbeza lah. Tak sama. Jadi macam mana you cater masing-masing punya perwatakan ni, kalau you boleh share? Dan boleh you ceritakan juga perwatakan setiap anak you. Okey, setiap anak ni dia ada
perangai pelik yang berbeza-beza, which is baguslah sebab Adira boleh capture lah yang ni suka apa, yang ni suka apa, yang ni suka apa. Tapi untuk confirmkan betul-betul ke tidak tu dorang masih terlalu awal sebab dorang masih terlalu kecil. Dan dorang, Adira rasa pun dorang masih mengikut orang kata sekeliling. Belum lagi ada orang kata pendirian ke apa kan, dorang masih lagi boleh terpengaruh lah dengan benda-benda yang dorang lihat apa yang ada di sekeliling. Tapi macam anggrek ni dia sangat-sangatlah depan kamera dia berbeza daripada perwatakan sebenar. Di sebalik kamera lain pula. Dia di sebalik kamera dia sangatlah diva. Tapi dia diva-diva dia macam still lagi lah dia tahu respect kita orang lah kan. Kita tapi depan on kamera dia jadi lain. Dia macam dia memang menghayati watak lah. Betul. Dan kita bagi arahan sikit pun dia dah faham excitement tu lah. Macam tu. Jadi senang lah anggrek. Yang kalau Asan ni dia suka buat hal sendiri. Asan ni dia tak suka dipaksa, dia tak suka kena bagi arahan, tapi yalah dia suka buat hal dia sendiri je, dia tak suka kena kacau. Jadi Anggun ni Adira boleh cakap Anggun ni seorang yang sangatlah macam makcik-makcik, macam anti-anti lah macam tu. Sebab kenapa Adira cakap dia anti-anti, dia sangatlah berdikari. Dia kalau lapar dia tak payah tunggu, dia akan cari sendiri. Tapi bukan nak ambil untuk dia je, dia akan ambil untuk semua adik-adik dia, adik-beradik dia. Dan sangatlah independen lah Adira boleh cakap. Dan Ayub ni Adira belum boleh cakap apa-apa lagi dia sebab masih kecil sangat lagi. Tapi masing-masing tu ada watak yang berbeza-beza, tapi alhamdulillah semuanya jenis yang mendengar kata lah, alhamdulillah. Okey, jadi kalau boleh Adira kongsikan dengan kita lah, sebab Adira ni kalau sebagai individu yang kita kenali seperti ini, saya nampak Adira ni lucu orangnya. Oh ya ke? Walaupun sentiasa bertanya, adakah saya masih sopan? Sopan. Okay. Tapi kita nak tanya juga, you sebagai ibu tu macam mana? Sebab lain kan kalau kita ibu ni mesti kita ada satu sikap yang strict juga untuk membentuk akhlak anak-anak. Tapi macam Adira sendiri di sebalik kelakar-kelakar Adira ni bagaimana? Okay, most of the time Adira akan cuba untuk berkawan dengan anak-anak Adira sebab Adira tak nak dorang ada rasa macam ada gap tu. Kalau boleh apa-apa saja yang berlaku, Adira nak dorang selesa untuk berkongsi, untuk bercerita dan tak malulah dengan Adira sebenarnya. Tapi dalam masa yang sama juga Adira kena menjadi seorang ibu yang tegas juga. Bila berkawan, bila tengah bermain-main tu memang Adira akan memang main-main teruslah macam tu. Tapi ada time tu untuk benda-benda yang serius yang tak boleh bawa main, Adira akan jadi ibu yang berubah sikit tapi saya rasa semua ibu macam tu. Okey, baik. Adira, kita nak ke soalan yang seterusnya, tapi soalan ni bukan dari tim Pak Emma. Soalan ini sebenarnya dari netizen. Dah tahu dah, aku dah agak dah mesti ada ni. Tapi soalan yang mulia lah, jangan risau. Tak apa, I dah biasa dah. Memang cepat. Okey, antara soalan yang ditanyakan kepada kita lah kan, mewakili mereka ini, mereka tanya status Adira ni anaknya rapat-rapat, kecil-kecil. Orang kata kalau kehidupan seorang ibu ni, ini adalah kemuncak struggle lah. Dengan anak you yang rapat, anak you masih kecil lagi, dengan you yang sibuk lagi kan. Okey, dengan bisnes, dengan mungkin kerjaya you kan dan sebagainya. Jadi macam mana Adira menjadi kuat untuk menempuh kehidupan you sebagai seorang ibu dan sebagai seorang wanita yang berkerjaya? Okey, untuk menjadi seorang ibu ni sebenarnya bukan sesuatu yang mudah. Tapi kita boleh cuba. Kita boleh cuba sebenarnya. Adira banyak belajar sebenarnya daripada anak-anak Adira juga. Menjadi kuat, menjadi lebih positif tu semua daripada anak-anak Adira juga sebenarnya. Sebabnya kalau kita tengok dekat media sosial memang tidak ada lah kan yang positif semuanya yang ya Allah macam tu kan. So Adira macam benda-benda negatif. Okey, satu tips yang Adira boleh bagi untuk menjadi seorang ibu yang happy go lucky. Adira sebenarnya tidak membenarkan sikit pun ruang yang negatif untuk masuk dalam ruangan untuk setiap hari Adira. Sebabnya Adira tak nak buang-buang energi Adira untuk melayan benda-benda yang negatif. Adira akan fokus benda-benda yang
positif je. Sebabnya kita tahu, kita lebih kenal diri kita macam mana, sebab contohnya kita tahu dah benda ni boleh trigger kita ke apa benda semua kan. Jadi kita nak pergi buang masa pula nak layan benda tu. Jadi salah siapa tu? Salah kita juga. Jadi kita kena pandai orang kata fokus mana yang lebih penting macam tu. Jadi dengan ada anak-anak yang rapat macam tangga tu kan. Bukan senang ya, tapi memang Adira memang plan nak beranak dulu sekali lepas tu stop. Lepas tu tinggal besarkan je lagi. Lepas tu Adira dah boleh jaga badan gitu. Jangan cakap tidak ya ibu-ibu. Dia macam itulah. Okey, jadi macam Adira sendiri, kelahiran sebelum ini Caesar, betul? Semua Caesar. Semuanya Caesar. Dan kita tahu bila kita melahirkan secara pembedahan ni, memang bukan sesuatu yang boleh kita ambil ringan soal kesihatan ibu dan sebagainya. Macam Adira sendiri, kalau boleh Adira kongsikan dengan kita lah, macam mana you menjaga kesihatan you tu supaya you boleh bersalin dan seterusnya pun tiada masalah. Okey, alhamdulillah Adira memang bersalin tu. Okey, Adira tidaklah minta disizerkan anak pertama tu. Betul. Tapi disebabkan bukaan tu tak buka-buka, jadi Caesar lah. Jadi anak kedua pula tu rapat, jadi Adira pilih untuk Caesar. Jadi anak pertama, anak kedua Caesar, Adira anak ketiga dan keempat tu harus di Caesar juga. Ya, macam betul. itulah kan. Jadi apa yang membuatkan Adira sentiasa fikir okey je, kalau mengandung tu pun Adira okey je. Adira tak fikir banyak. Adira sentiasa set mindset Adira tu semuanya akan okey je. Macam tu. Adira tak nak layan benda-benda yang kalau kita takut, kita mesti akan takut. Tapi kalau kita relax-relax je, sebab dalam fikiran Adira kalau ajal tu tetap juga akan ajal. Kita nak lari pun tetap juga kan. Jadi Adira fikir yang semua baik-baik dan alhamdulillah semua yang baik-baik juga. Dan Dan dipermudahkan segala urusan macam tu. Okey, tapi Adira berpantang tu bagaimana? Okey, berpantang kita pula. nak tahu juga sebab Caesar ni lain sikit daripada normal. Itulah. You nampak kuat, you nampak sihat. Macam mana, apa yang you buat? Okey, yang paling penting sebenarnya Adira rasa adalah emosi kena jaga. Betul-betul emosi lepas bersalin tu kita betul-betul kena jaga. Betul? Emosi satu. Lepas tu pantang, memang kena pantang juga makan segala, jangan berjalan dulu, tapi 2-3 hari Adira dah cuba berjalan. Macam tu. Tapi sebenarnya Adira boleh kongsikanlah tips. Kalau Caesar tu, kita jangan terlampau macam mana, tahu sakit beranak normal ke beranak Caesar ke, sama je. Cuma lain-lain pintu. Lain-lain pintu, orang juga yang keluar tu kan besar juga lah kan. Jadi dia tips dia macam mana tahu, kita tahu sakit tapi kita tahu tahap kemampuan kita tu. Orang kata jangan berjalan dulu, tapi Adira gagah juga nak berjalan. Adira 2 hari tu je Adira dah berjalan, dah kat hospital nak tunjuk doktor kita nak balik awal. Gitu. Sebenarnya. Betul. Tapi sebenarnya kita mampu. Kita jangan layan je. InsyaAllah. Okey. Jadi sebenarnya dengan kekuatan tu dan juga orang kata emosi yang sentiasa positif. Betul. Mental pun kena jaga sebenarnya. Emosi, mental, fizikal kita pun nak kena jaga. Jadi sebenarnya Adira, kita ada something special yang kita dah sediakan untuk you. Okey. Akak nak bagi you tab ni. Okey. You just klik sahaja button play dan Okey, you tengok play. video yang telah kita sediakan untuk you. Situ. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. You've been chasing after dreams, thinking that they'll end. And you think things like this happen to everyone, but I don't think they do. Tolong. Most of the time, two hearts don't fit. That's why people quit on it. Mimpi apa dah? If I had you Seriusnya right kenapa nak now, sedih so ni? Pandai je bitterness Kak ya. hidden in my bones. And every day was heartbreak data. 'Cause I thought things like this would never happen. But they happen with you. Ya Allah, thank
Harapannya tidak ya Kak? Oh ya. Thank you sayang. Thank you sayang. Sedih lah dek tapi tak boleh menangis ini dek. TV kan. Okay, Thank you. Princess. Thank you, Kak Adira. Okay, boleh. Okay, thank you Adira. So Jadi, sweet. selepas Adira menonton video itu tadi, apa yang boleh Adira katakan kalau Adira boleh share dengan follower Pak Emma? Okay. Tak tahulah sebab lah sebenarnya Adira ni bab anak-anak Adira memang akan sebab tapi sampai menangis tu tidaklah. Dekat TV kan takut makeup cair. Tapi ialah sebab lah sedih lah kalau tengok muka anak-anak kita ni banyak benda yang kita struggle dan mereka je yang kita ada. Anak-anak je yang ada, sentiasa ada kita. Dan lagi satu kalau macam mana pun kita marah anak-anak kita kan dia orang tetap akan datang kat kita balik. Betul. Untuk peluk kita, untuk sayang kita macam tu. Mereka sentiasa bersedia Betul. untuk comfort kita walaupun Betul. kita dah marah, walaupun kita dah tegur dia dan sebagainya. Tapi Adira betul, akak setuju bila you kata kita hanya ada anak-anak yang akan sentiasa setia bersama Betul. dengan kita. Betul. Okey, tapi sebelum tu kita juga nak share dengan Adira daripada video tadi ada juga gambar-gambar yang telah kita bingkaikan dalam frame istimewa ini. Tapi akak juga nak minta kalau you ada sebarang orang kata kata-kata yang mungkin tak terluah sebelum ini untuk anak-anak you yang berempat itu. Andai kata mereka menonton. Kacau lah kau. Tak apalah, kalau kita nak nangis biar kita dua-dua nangis. Okey Kak, janganlah Kak cair makeup Kak. Kita nak selfie, I tak sempat selfie lagi tadi. Okey, silakan Adira. Okey, untuk anak-anak Ami, Anggrek, Hasan. Pantai. It's all in our hands, this life of time that's given to us all. It gathers round each night, each morn. We watch it pass and grow. It is all in our hands, it is all in our hands. Anggrek, Hasan, Anggun. Ami sayang sangat. Tak ada apa benda yang Ami nak harap selain daripada anak-anak Ami. Ami doakan supaya anak-anak Ami semoga jadi anak-anak yang berjaya dunia akhirat insya-Allah. Dan ingat, selalu ingat yang jangan sesekali buat jahat kat orang. Macam mana pun orang buat kat kita, jangan malas. Itu je Ami selalu harap. Dan jangan lupa siapa yang ada dengan yelah siapa yang ada dengan you lah sepanjang perjalanan ataupun apa tu di masa ataupun jangka masa kita nak membesar ni, siapa yang ada. Okay, dan tak tahu nak cakap apa. Ami sebenarnya tak tahu nak cakap apa, tapi Ami nak cakap yang Ami sayang sangat dengan anak-anak Ami. Macam mana pun, apa pun jadi, Ami sentiasa ada. Baik. Itu dia besarnya harapan dan impian seorang ibu yang bernama Adira Suhaimi terhadap keempat-empat anaknya itu. Jadi terima kasih juga kepada anda yang setia menonton Pak Emma Gala 2023 dan yang merupakan anugerah digital pertama di Malaysia. Yang telah memilih 20 best papa dan mama milenial untuk menerima pengiktirafan ini kerana mereka menjadi inspirasi kepada parents milenial di luar sana. Jadi kita nak akhiri segmen bersama dengan Adira pada hari ini. Oleh itu saya ingin tinggalkan anda dengan kata-kata ini. Seorang ibu sanggup buat apa sahaja biarpun dirinya sakit dan biarpun dirinya disakiti berulang kali untuk kebaikan anak-anak. Setiap pengorbanan yang dilakukan hanya untuk melihat senyuman manis terukir di bibir si manja. Itulah kasihnya seorang ibu. Sebelum mengakhiri Pak Emma Gala 2023 bersama Best Mama Millennial kita Adira Suhaimi, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan kerjasama
kami, Starbucks dan juga Mewah Rose. Assalamualaikum dan jumpa lagi. you.